Di dalam slide ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan efficiency of Pelton wheel. Sama seperti Francis turbine, kita mulakan dengan hydraulic efficiency. So, hydraulic efficiency rumusnya adalah P out dibahagikan dengan P in, tetapi saya harap pelajar perlu faham bahagian mana yang dikatakan outlet dan bahagian mana yang dikatakan inlet. So, kita ada water jet di sini. So, kita ada Pelton wheel di sini. So, kita kata, ni Pelton wheel. So, kemudian kita kata air ini akan memusingkan wheel. So, wheel akan memusingkan generator dan menghasilkan electricity. So, di dalam keadaan ini, tentulah head air yang keluar daripada water jet akan menjadi input. So, di sini input. Dan tenaga yang keluar pada shaft di sini ataupun seketika selepas air menghentam Pelton wheel akan menjadi output. So, dalam keadaan ini, P out di sini adalah rho GQ Euler head. Kerana apa? Euler head ialah berkenaan dengan head ataupun turus tenaga yang berlaku di atas blade ataupun di atas bucket. Tetapi inlet di sini adalah turus tenaga yang kita kira berdasarkan tenaga first time yang akan menghentam wheel. So, dalam keadaan ini, kita kena berhati-hati. Tetapi di dalam tutorial nanti saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi. Kita sebenarnya perlu mengambil kira nilai effective head yang menghentam bucket. Ada ketika kita beranggapan bahawa energi head yang keluar daripada nozzle adalah sama dengan energi yang menghentam bucket. Kerana jarak ini adalah terlalu kecil menyebabkan kita beranggapan bahawa tiada losses yang berlaku. Ada ketika losses di sini perlu diambil kira, oleh itu kita perlu mengira dengan lebih detail. Kerana tenaga ketika air keluar pada nozzle tidak sama dengan tenaga yang telah sampai ataupun tenaga yang hit bucket. So, ia adalah dua tenaga yang berbeza kerana berlaku kehilangan tenaga di tengah-tengah di sini. Okey, secara ringkasnya, hydraulic efficiency adalah Euler head dibahagikan dengan effective head. So, kemudian kita boleh menulis seperti ini dan kita boleh ringkaskan rumus menjadi seperti ini. So, kenapa kita mengubah effective head di sini menjadi V1 square over 2G? So, di sini mudah sahaja. Kita kata, okay, and then di sini ada bucket. Okay. Katakan pada nozzle di sini kita ada 10 meter air. So, jadi kita kata had laju yang keluar di dalam nozzle di sini kita boleh kira sebagai square root 2GH, di mana H adalah 10 meter. Okay. Tetapi apabila air ini telah bergerak di sini, ada kehilangan yang berlaku di sepanjang pergerakan ini. Okay. Jadi apabila sampai di sini, kita boleh mengira rumus di sini sebagai CV didarabkan dengan square root 2GH, di mana H masih lagi 10. Okay. Katakan kita mengira di sini, kita dapati bahawa velocity di sini, katakan di sini 0.1, di sini 0.2. Kita dapati bahawa V2 ini sama juga dengan katakan 8 meter per second. Okay, jadi kita kata daripada 8 meter per second, bagaimana caranya kita ingin mengubah kepada head ataupun kepada unit meter. Kerana di dalam H di sini, ia mesti dalam unit meter. Jadi, mudah saja kita tahu bahawa velocity sama juga 8, sama juga square root 2GH. So, jadi kalau kita ingin mencari nilai H, kita boleh dapat H sama juga dengan 8 kuasa 2, okay, dibahagikan dengan 2G. So, jadi 8 ini sebenarnya apa? 8 ini adalah velocity. Oleh itu, kita dapat rumus seperti ini. Velocity 2 per velocity kuasa 2 per 2G. Okay, itu adalah cara untuk kita mengira velocity head berdasarkan nilai velocity yang kita ada.
Kemudian kita akan cuba mengira apakah maximum efficiency. So jadi untuk mengira maximum efficiency, kita akan buat yang saya pernah terangkan tadi. Kalau kita ada graf seperti itu, kita akan membuat pembezaan dy dx. Okay, tetapi di dalam keadaan ini kita akan buat pembezaan d eta du, di mana eta adalah efficiency dan nilai u adalah wheel speed. So jadi kalau kita buat d eta du, kita masukkan nilai eta yang kita ada. So ini nilai eta yang kita ada. Kita bezakan kepada du, kita boleh dapat nilai ini. So, kalau kita melihat nilai ini, kita akan dapati bahawa V1 pasti ada nilai, cos theta juga akan ada nilai, nilai K akan ada nilai dan 1 adalah pemalar. Maksudnya nilai ini tidak boleh sama dengan kosong. Jadi, macam mana untuk mendapatkan nilai yang sama dengan kosong? Kita hanya ada nilai 2V1 tolak 4U sahaja yang boleh sama dengan kosong. Okay, so di dalam rumus V1 dan U di sini, for sure kita kata, kita boleh ubah keadaan ini menjadi U sama dengan V1 per 2. Seperti ini. So, oleh itu, kita akan dapat satu statement, to get maximum efficiency in Pelton wheel, the speed of wheel, maksudnya nilai U di sini must be half of the velocity of water jet. So yang ini yang saya katakan, ia relate kepada reaction degree. Degree of reaction yang kita belajar pada di akhir kuliah Francis Turbine. So di sini kita buktikan bahawa maximum efficiency berlaku sekiranya nilai hal laju U di sini adalah separuh daripada nilai water jet yang ada. Walau bagaimanapun, kita tak boleh nak dapat nilai 0.5 ataupun 1/2 kerana ada resisten yang berlaku. Oleh itu, selalunya di dalam real application, kita akan dapat nilai 0.48 atau 0.49. So, ini adalah contoh graf yang kita buat daripada theoretical dan juga eksperimen. So, kalau kita kata solid line di sini adalah berdasarkan equation, dan dash line adalah berdasarkan experimental result. So, jadi kalau kita lihat di sini, so dia akan berada peaknya adalah pada 0.5, tetapi shift sikit lah. So, maknanya 0.49 dan sini mungkin akan berlaku sedikit penurunan, tetapi masih lagi berlaku di dalam range di mana nilai V di sini almost 0.5 ataupun range antara 0.42 hingga 0.48. So ini adalah nilai Pelton wheel yang terbaik. Kemudian kita boleh meneruskan pengiraan. Kita tahu bahawa hydraulic efficiency adalah keadaan ini daripada rumus yang sebelum ini. Kita masukkan nilai U sama dengan V1 tolak V1 per 2 dan kita boleh dapat hydraulic efficiency at maximum condition can be calculated like this one. So ini adalah rumus untuk mengira hydraulic efficiency di dalam keadaan maximum condition. Kemudian kita tahu power. Di dalam pengiraan sebelum ini, kita ada power seperti ini. Kita masukkan nilai U sama dengan V1 per 2. Kita boleh mendapat nilai ini sebagai nilai power at the maximum condition. Kemudian kita ada mechanical efficiency, iaitu kecekapan yang melibatkan shaft turbine dan sebagainya. Rumusnya adalah seperti ini. Power at turbine shaft dibahagikan dengan power produced by the wheel. So, jadi di dalam keadaan ini, power out di sini adalah nilai electricity yang kita dapat daripada generator yang kita ada. Tetapi inlet di sini adalah inlet berdasarkan pengiraan Euler head. So, jadi kita boleh menulis power rho GQ Euler head dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kita ada overall efficiency. So, idea dia sama. Power out dibahagikan dengan power in.
So power out di sini adalah electricity yang kita dapat daripada generator, dan power in di sini kita perlu mengira seawal effective head, iaitu kita perlu mengira effective head sama ada pada nozzle ataupun effective head yang hit the bucket. Okay, sekiranya kita boleh mengira effective head yang menghentam bucket, kita perlu mengira nilai tersebut sebagai power in untuk Pelton wheel yang kita ada. Sekiranya tidak ada apa-apa nilai CV ataupun resistance ketika air travel daripada nozzle kepada bucket, memadai untuk kita mengira effective head pada ketika air keluar daripada nozzle.